Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertamanya kita hidup lagi pada hari ini, pada tanggal ini, pada tarikh ini. Kita masih hidup, dan bukan kita hidup, kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang menghidupkan kita. Dia yang maha hidup dan telah menghidupkan kita sekalian. Dan peringatan untuk diri saya sama, apakah tujuan hidup kita? Apa tujuan Allah hidupkan kita lagi sampai ke saat ini, sampai ke waktu ini? Alhamdulillah, kita dah salat maghrib, kita bersalat dengan salat-salat yang difardukan oleh Allah. Tapi rasa-rasa kita cukupkah kita dengan salat ini? Cukup tak salat fardu yang kita buat, yang kita laksanakan atas perintah Allah? Cukup tak kita telah bersalat tetapi jarang-jarang berselawat? Kita telah bersalat tapi jarang-jarang berselawat. Maka kita rasa mungkin ada rasa cukup dah dengan salat, dan mungkin yang ada juga dia rasa tak cukup dengan salat, melainkan nak tambah dengan selawat. Salat memang fardu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Soalannya, adakah selawat ini bukan difardukan? Adakah tidak salat selawat ini juga difardukan oleh Allah? Jom kita tengok balik firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Perkataan sallu itu, adakah dia itu satu perintah atau bukan perintah? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Sallu itu perkataan dia ialah juga dimasukkan pada fa'il, bukan fa'il biasa tapi fa'il amr, perbuatan yang diperintahkan. Fa'il maknanya perbuatan, amar makna perintah. Sallu alaihi, berselawatlah kamu ke atasnya. Nya ni nya siapa? Nya ni ganti nama dhamir kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi. Ada ulama beritahu kita selawat ini hebat tak hebat selawat ni yang kita sambut pada hari ini akan keputraan Nabi SAW, kita sambut dengan solat yang selawat yang banyak. Ada ulama beritahu bahawa salawat ini besar. Di mana kehebatan selawat Nabi ini? Ada ulama buat alasan, buat reason dia macam ni. Macam mana? Dia kata dalam ayat ni Allah kata innallaha, Allah Ta'ala sendiri berselawat untuk Nabi-Nya. Selawat Allah untuk Nabi ni mana rahman. Maknanya Allah merahmati Nabi SAW. Dalam ayat ni innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah Ta'ala berselawat untuk Nabi-Nya. Tuan-tuan puan muslim, ada ulama kata mana Allah suruh kita solat, dia tak solat sebab solat tu untuk dia. Dia suruh kita zakat, dia tak zakat sebab zakat untuk makhluk. Dia suruh kita haji, umrah semua, dia tak perlu buat sebab dia Tuhan bukan makhluk. Tiba-tiba mai yang ni Allah pun buat juga. Dia suruh kita buat, tapi sebelum dia suruh kita selawat untuk Nabi-Nya, dia dulu berselawat untuk Nabi-Nya. Kata ulama apa ini? Fi'al amrun azim. Satu perbuatan atau perintah yang besar. Ya. Yang lain Allah tak buat sebab bukan dia kena buat. Tapi tang ni dia sendiri habang, Allah sendiri habang. Dia pun berselawat untuk Nabi ini. Solat dia tak solat sebab solat tuju untuk dia, fardu atas hamba. Tapi mai tang ni Allah suruh kita berselawat dan dia pun berselawat juga. Allahu akbar. Maknanya perbuatan selawat ini azimun, perbuatan yang besar dan agung. Maka jadilah mengagungkan Muhammad itu satu kefarduan, satu keperluan dalam hidup seorang yang bernama Muslim. Kerana apa? Kerana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita merayakan panjang umur kita lagi, dapat jumpa lagi dengan hari Maulid Nabi SAW. Bagi saya juga tuan-tuan, kita bukan seronok hari ni pasal hari ni cuti apa-apa tak. Bukan cuti pasal apa, cuti public holiday, cuti umum. Bagi orang umum, cuti ni cuti umum. Tapi jom kita angkat diri kita jadi orang yang khas. Kita cuti bukan cuti umum, cuti khas untuk merayakan keputraan Muhammad SAW. Bukan hari biasa. Kalau kita tengok balik pada hukum fiqh contohnya kan, sebelum kita selawat, sebelum kita teruskan malam ini program kita tengok baliklah pada apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak-banyak hari, banyak-banyak malam. Tentu orang kata, kalau tanya buat soalan malam apa yang paling hebat dan mulia, ramai jawab malam hebat ni ialah malam Lailatul Qadar. Kan? Memang tengoklah Al-Quran Allah kata lagi tu. Malam-malam yang mustajab doa selain daripada Lailatul Qadar, malam apa lagi tuan-tuan? Raya. Dua raya. Raya Fitrah dan Raya Adha. Lagi malam mustajab doa lagi Lailatul Qadar yang paling tinggi. Lagi malam nisfu Sya'ban. Lagi malam apa lagi yang hebat? Malam apa lagi tuan? Kita nak include masuk satu lagi malam.
Kita nak masuk lagi satu malam ini, malam Maulid, maulid lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya tuan-tuan, mana lebih dahsyat, Lailatul Qadar dengan malam lahir Nabi? Mana lagi dahsyat? Rasa-rasanya malam Maulidkah yang hebat, mulia, ataupun malam Lailatul Qadar? Jawab setengah ulama hakikat. Dia kata apa? Malam Maulid lagi dahsyat daripada malam Lailatul Qadar. Sebab kalau tidak kerana Nabi-Mu ini, kalau tidak kerana Muhammad ini, raya apa ke mana tak tahu. Lailatul Qadar pun tak mai, kan? Raya pun tak raya kita. Apa hukum pun tak tahu, sebab tak ada Muhammad. Maka kita nak pecahkan balik kita punya kefahaman, nak masuk lagi satu malam kebesaran dalam hati kita, ialah malam lahir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berlalulah semalam. Maka bahagialah orang yang dapat membangunkan malam semalam. Bahagia dia, kerana dia bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merayakan awal-awal lagi. Kita ni tengok kalau raya puasa kan, malam raya tak tidur kono. Benar? Betul hamba tidur tak? Tak tidur kot. Malam raya puasa tidur. Minggu tidur ni malam apa boleh tidur nak? Hak tidur jenis tidur ni malam apa boleh tidur? Adakah malam raya kita tak tidur? Kita tidur juga tapi macam tak tidur. Oh, rumah kita lagi lah tak tidur malam. Ada sekarang mata merayakan nak raya tu kan, duk cucur pelita, duk cucur apa-apa, meracun, merayakan malam raya. Sebab dia rasakan malam tu malam keseronokan. Tapi bagi orang-orang yang memahami, malam mana lebih hebat? Nak raya ni malam mana? Seronok pasal raya puasa tu ke, atau seronok sebab raya ada seorang yang mai bawa kita raya bebas neraka? Nak seronok yang mana? Jawabnya, kita nak berseronok dengan seorang yang nak bawa kita bebas neraka. Kita nak berseronok di atas kehadiran seorang yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk bawa kita bebas daripada murka Allah. Mana besar raya puasa, raya haji dengan raya disebabkan bebas neraka? Jawabnya, saya turun jawab. Jawabnya, malam yang paling kita nak raya sangat ialah malam lahir seorang yang nak selamat kita daripada kemurkaan Allah, nak selamat kita daripada siksa neraka. Siapa dia? Namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak apalah semalam kita ada raya semalam, malam ni ada lagi. Malam ni pula malam Isnin pula, esok cuti lagi kan? Cuti Penang cuti tak, Kedah tak cuti. Cuti juga kan, umum je cuti pun kan. Ada yang kerja lah. Bermakna kalau semalam tak boleh, malam ni azam. Pasal malam ni malam Isnin. Muhammad lahir hari apa? Isnin. Ini prinsip seorang Muslim yang mengenali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip seorang Muslim yang baik yang mengenal Muhammad. Tiga benda yang kita nak gariskan: kenal Muhammad, cinta Muhammad, ikut Muhammad. Tiga poin besar dalam penceritaan hidup kita ini. Pertama, cara jalan kenal Muhammad. Cara jalan ke mana pun. Yang kedua, cara jalan cinta Muhammad. Dan ketiga, cara jalan ikut Muhammad itu. Ketiak lah. Kerana tak kenal, tak cinta, tak ikut. Kalau tak kenal, tak cinta, kalau ikut pun dia tak ikut gitu-gitulah sebab tak cinta. Kan? Contohnya zaman 60-an, 50-an, kenal P. Ramlee, sayang P. Ramlee, semua kat jadi P. Ramlee habis.
Kena style bajunya, rambutnya, pemisai, semua ikut pada sayang. Maka tak kenal Muhammad, tak ikut. Kita sekarang tiga prinsip ni, kenal dulu siapa Muhammad, tuan-tuan. Saya tanya tuan-tuan, siapa Muhammad ini yang tuan-tuan kenal? Nak ambil dia sebagai apa? Ataupun soalan saya buat, soalan SPM ataupun STAM ke apa ke, siapa Muhammad pada anda? Siapa dia? Nak abang dia siapa dia? Maka nak abang dia siapa dia, kena kenal dia. Tak kenal tak boleh abang dia siapa dia. Sebab Muhammad ini tak sama dengan Muhammad yang lain. Hatta kita yang nama Muhammad pun tak sama dengan Muhammad itu. Baik, di mana keistimewaan Muhammad ini? Siapa dia? Tuan-tuan, saya tanya tuan, siapa Muhammad ini? Pada tuan-tuan? Siapa dia? Jawab saya, tak jawab subuh esok. Siapa Muhammad pada anda? Nabi? Just Nabi? Dekat tu je? Lebih sikit. Siapa Muhammad pada anda? Maka nak jawab tang ni, tuan-tuan nak jawab tang ni, siapa kenal dia boleh jawab. Siapa kenal dia boleh jawab. Katakan Nabi, Nabi ramai tak Nabi? Ramai kan? Berapa ramai Nabi? Nabi ni ada ulama kata ada 12,000 Nabi, macam-macam qaul ada. Pecah-pecah turun sampai 313 Nabi, pecah lagi sampai tinggal 5 Nabi, Rasul, dia panggil Rasulul Azmi 5, dia pecah. Jadi dalam ramai-ramai Nabi, banyak-banyak Nabi ni, Muhammad ni siapa pada anda? Hanya seramai Nabi saja ke? Kita tak jawab lagu tu. Nak jawab apa tuan? Muhammad ni siapa dia, nak jawab apa? Rasulullah. Dia juga betul juga, tapi ada dia sebagai Rasul Allah saja? Adakah dia dekat tu? Kita biasa duduk selawat, kita biasa duduk dalam tarawih ni, kita duduk kata apa tuan-tuan? Dalam tarawih kita kata apa? Muhammad ni Habibuna wa syafi'una. Hina Habibuna, siapa dia? Kekasihku, kasih kita sekalian. Kita kata lagu tu, Habibuna wa syafi'una, dia kekasih kami dan pembantu penolong kami di depan Allah esok. Kita kata lagu tu. Inilah ucapan-ucapan nak kenal Muhammad. Rupanya dia ni kekasih kita, kekasih Allah, Habibullah, Habibuna. Tapi tuan-tuan, adakah ucapan kasih pada Muhammad tu hanya pada ucapan, tak sampai dalam perasaan? Dia kasih kita, kita tak kasih dia. Sebab itu saya ulang balik, kenal Muhammad. Lepas itu apa ni niat pula? Nak cinta Muhammad. Kerana kalau tak kenal, maka tak cinta. Kalau kenal tak cinta, kenal tak habis. Kenal sampai habis, supaya cinta datang, cinta mai. Maka ulama-ulama tasawuf dah buat garis 5 benda. Sebelum sampai ke kemuncak kas cinta, dia kena mula tahu mana dulu tuan? 5 lah. Jari kita 5 ni, step dia untuk sampai ke cinta, apa dia? Kata ulama, kena mula pertama dengan gemar. Favorite dulu. Muhammad jadi favorite kita. Baik, kena gemar dulu. Dan pupuklah gemar itu hingga naik ke tahap suka. Ataupun suka dulu boleh juga, atau gemar dulu, keduanya boleh.
Kita kata gemar dululah, gemar. Macam kita lah nak main apa-apa ni kena tahu dulu supaya gemar permainan tu. Lepas tu suka permainan tu. Lepas tu bila dah pandai lagi, dah tera lagi, naik lagi, kau pakai sayang permainan tu, kemudian kasih akan permainan tu dan cinta. Contohnya kita suka bola sepak ke apa ke, atau apa game-game yang ada pun, dia bermula dengan gemar dulu. Jadi Nabi SAW pun macam tu juga, tuan. Jadi kita kenal dulu. Kenal lagu mana? Kita gemar dulu. Gemar nak berselawat dulu. Dan bagi saya, kita hadir malam ni kerana ada kegemaran ni. Kita gemar nak berselawat, kita sonok nak mengucapkan salam-salam untuk Nabi ni. Kena tu dulu. Ada orang tak gemar langsung menyanyi nombor satu. Penyanyi nombor satu. Lagu apa dia tak nyanyi? Orang putih, Inggeris, Sepanyol pun boleh, Korea pun dia menyanyi. Tak nak? Pasal apa? Pasal dia suka. Tetapi mai tang selawat Nabi ni dia slow, tak gemar, tak seronok. Benar? Jadi kita nak mula dengan apa? Nak mula dengan gemar, nak seronok, nak suka, supaya naik ke tahap sayangkan selawat ini. Saya tak tahulah, saya tak tahulah kat kita semua ni, saya tak tahulah selawat ni kita sayang ke tak sayang, saya tak tahulah. Masing-masing punya jawapan lah kan. Selawat ni sayang ke tak? Kalau sayang, apa tanda sayang? Kan? Kalau sayang ke selawat, sayang ke Nabi, apa tanda sayang Nabi? Kalau tak suka, apa tanda suka Nabi? Kan? Maka benda-benda ni semua kena dididik untuk naik ke tahap terakhir. Lepas daripada kasih sayang, naik kasih naik cinta. Cinta ni habis hari tuan. Yang kata hubbun Nabi ni habis hari lah. Kalau cinta Nabi SAW, benda yang ada di tangan kita ni satu kegemaran. Benda yang ada di tangan kita ni satu kegemaran. Nak sebut selalu, nak ingat selalu selawat ni. Dan bagi saya, kita dah mahir benda ni, kita dah tahu. Kita tahu sebut Alhamdulillah, cuma kita nak pupuk kegemaran ni sampai ke tahap sayang, sampai ke tahap bukan selawatkan Nabi ni hari ni saja, kita selawat pada Nabi hari-hari. Tuan-tuan, puan-puan muslimin, satu benda yang saya ingat diri sama tuan, siapa perlu siapa. Tuan-tuan, kita buat satu pencerahan dulu. Kita kata siapa perlu siapa. Pertama, contohnya kita buat, kita perlu Islam ke Islam perlu kita? Siapa perlu siapa? Kita perlu Islam atau Islam perlu kita? Yang pertama. Yang kedua, kita buat kata-katanya, kita perlu masjid atau masjid perlu kita? Kita perlu surau atau surau perlu kita? Kita perlu Quran atau Quran perlu kita? Ataupun kita kata kita perlu Muhammad atau Muhammad tukah yang perlu kita? Siapa perlu siapa? Kalau kita rasa kita perlu Muhammad, macam inilah kita layan Muhammad. Selawat pun jarang contohnya kan. Macam tu melayan Muhammad tu. Hamba kata perlu dia, tapi nak sebut nama dia pun susah. Bagaikan dia perlu kita pula lah, kita tak layan dia. Bagaikan dia perlu kita, kita tak perlu dia, sedangkan kita perlu dia. Tuan-tuan, puan-puan muslimin, tengok dalam tahap akhir berapa kali kita sebut nama dia? Berapa kali?
dalam tahiyat akhir atau dalam tahiyat lah senang, dalam tahiyat awal ke akhir, kita tak kira. Berapa kali kita sebut dia ini? Dia siapa dia? Muhammad ni. Berapa kali kita sebut? Ataupun berapa kali kita hantar salam dekat dia? Pada Muhammad ini. Berapa kali? Jawab dia. Baca. At-tahiyyatus salawatut tayyibatu lillah. Yang tu lillah. Lepas tu jangan baca saja assalamu alayka ayyuhan nabi. Pitang mana benda ni? Adakah kita baca, kita rasa salam kita hantar untuk Nabi, atau kita baca saja? Tak berbekas di hati pun salamkan Nabi ini. Maka jawapan dia, kita nak turun kalam ni berbekas di hati kita. Rupanya tang ni aku hantar salam kat Nabi aku rupanya. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang kita faham ini bukan kalam ni, bukan salam biasa tuan-tuan. Salam ni salam Allah untuk Nabi SAW, dan salam malaikat untuk Nabi SAW. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Karena disalamkan untuk Nabi, kan Nabi menyampaikan salam pada Allah, maka malaikat sampaikan salam kepada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam-salam malaikat. Ya Allah suruh malaikat juga berselawat ke Nabi gitu. Kan? Satu dah hantar salam kat dia. Lepas tu mai lagi sekali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dua kali salam untuk Nabi SAW, yang kadang kita tak perasan pun kita salat. Jadi kita kadang-kadang ni tuan-tuan, kita nak ambil 2-3 tempat ni untuk kita rasa inilah salat aku dengan Allah, yang mana dalam salat aku ada selawat untuk Nabi SAW. Saya mungkin saya nak cerita sikit macam mana salat itu tak diterima oleh Allah jika tak berselawat untuk Nabi, dan juga tak faham selawat itu apa dia. Ada hadis-hadis cerita. Ada hadis cerita bahawa macam mana salat itu Allah tak terima. Nabi habaq teri, Allah tak terima salat itu kerana hantar salat ke aku. Baik tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita 2 selawat yang kita nak kongsi malam ni insya-Allah. Kan? Bukan 2, 3 lah aku no. Kita mungkin tambah 1 lagi. Kan? Yang ni apa dia yang kita mungkin tambah, tengok keadaan kita tengok masa lagi. Tambah selawat Jibril pun boleh juga, kan? Saja malam ni kita nak selawat kat Nabi je. Apa pun nak selawat, kan? Tadi mungkin dah selawat dah tuan-tuan. Mungkin tadi selawat dah. Ada selawat sama 1000. Ada? 1000? Ada? Lah senyum siapa? Ada? Alhamdulillah kata ada. Kata bila tak ada pun kata pergi murung bila. Ada? Ada, alhamdulillah. Ada di kalangan kita ni 1000 dia selawat dia. Daripada tadi, pagi tadi nak atas malam. Bukan dekat 1000, bukan 2-3 ribu. Bila lagi? Bila kita nak selawatkan Nabi SAW? Kalau hari birthday dia pun kita lupa dia, hari lain. Hari lahir dia pun kita lupa dia, tambah hari lain. Tuan-tuan, maka kita nak perbanyakkan. Dan kita nak satu lagi saya nak sebut, kita sambut kerana Muhammad ni bukan hanya hari ni saja, kita sebut hari-hari. Kita nak sambut kelahiran dia, kita nak sambut, nak merayakan, kerana keseronokan kita sebab dihantar oleh Allah Ta'ala seorang utusan yang terbaik. Saya patah balik. Jom kita buat soalan, kita jawab. Bagi kita, siapa Muhammad ini? Maknanya nak ambil dia sebagai siapa? Nak ambil dia sebagai Muhammad sebagai Rasul, atau Muhammad sebagai Nabi, atau Muhammad ni untuk kita siapa? Siapa Muhammad pada kita? Sebagai seorang yang mengaku umatnya,
Ni masing-masing dengan masing-masing. Maka satu kaedah fiqh, saya pinjam kaedah fiqh ni, tapi saya nak bawa kepada fiqh tasawuf. Satu kaedah fiqh. Apa dia kaedah fiqh ni? Dia kata al-mashghulu la yushghal. Al-mashghulu la yushghalu. Maknanya orang sibuk ni, dia tak boleh sibuk dengan yang lain dah. Orang yang sibuk ni, dia takkan sibuk lain dah. Kalau orang tu sibuk main bola, dia takkan sibuk main hoki contohnya, pasal dia tumpu satu. Kalau dia sibuk masak, dia takkan buat yang lain dah, sebab dia sedang sibuk dengan sesuatu, maka dia tak boleh sibuk dengan satu yang lain. Jadi saya pinjam kata-kata tu, al-mashghulu la yashghalu. Kalau siapa sibuk dengan Muhammad, dia tak sibuk dengan yang lain dah. Dan siapa sibuk dengan selawat, dia tak sibuklah dengan menyanyi. Siapa sibuk dengan Muhammad, tak sibuk lagi dengan makhluk lain. Dan siapa sibuk dengan Allah, dia takkan sibuk dengan makhluk lagi. Kan? Kerana al-mashghul la yushghal. Orang yang sibuk tak boleh disibukkan lagi oleh sesuatu yang lain, sebab dia sibuk dengan sesuatu itu. Siapa sibuk dengan Allah, dia tak sibuk pun dengan makhluk. Tapi siapa sibuk dengan makhluk, tak ada Allah untuk dia sibuk lagi dah. Kan? Itu kaedah, kaedah fiqh atau kaedah usul fiqh atau sebagainya. Baik tuan-tuan dan sekalian, alhamdulillah sekali lagi insya-Allah kita nak bangkitkan rasa seronok. Kan? Kalau raya ni kita siap, raya ni pun kita siap juga. Siap dengan hati yang seronok, gembira. Bukan cuti biasa lah, bukan bagi cuti ni cuti apa, bukan cuti ni cuti umum pada. Cuti ni memang umum, tapi cuti ni ku khaskan untukmu ya Rasulullah. Tak duduk dengan dia, nak sebut namanya, nak ingati dia. Siapa dia? Dialah yang akan selamatkan aku dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan sekalian, Mahul Qiyam ni nanti kita insya-Allah kita buat mungkin di akhir nanti. Kan Mahul Qiyam ni lalunya orang buat nak habis. Kan nak habis majlis ni barulah bangkit berdiri. Mahul Qiyam makna tempat berdiri. Mahal makna tempat, qiyam makna berdiri. Maknanya sampai tang ni, sampai bab ni kita berdirilah. Kan, siapa berdiri, berdiri. Siapa tak berdiri, tak apa, duduk. Kan, maka dipanggil mahalul qiyam, tempat berdiri. Benda ni dibuat oleh ulama-ulama. Pasal apa kita berdiri? Sebab memuliakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang sahabat-sahabat buat waktu Nabi masuk Madinah. Berdiri semua menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti insya-Allah sebelum kita apa-apa pun, sebelum mahal qiyam, untuk maklumat, untuk info, sebelum kita mahal qiyam nanti catatlah sama-sama kita baca dulu 2 ayat penghabis daripada surah At-Taubah. 2 ayat penghabis surah At-Taubah. Apa ayat dia? Sebelum mahal qiyam, dia punya peraturan dia. Peraturan untuk mahal qiyam ni antaranya ialah kita baca ayat itu dulu, sama di awal ataupun di tengah ataupun bila-bila. Tapi kita ambil sebelum kita mahal qiyam, kita baca ini dulu. Ayat dia daripada laqad ja'akum. 2 ayat penghabis surah At-Taubah. Pasal maksud laqad ja'akum, telah datang pada kamu Rasul. Mudah-mudahan kita doakan pada malam ni, kita berselawat ni, Rasulullah ni ada dengan kita. Bagus ada dengan kita macam mana? Gambaran majlis kita ni Allah bawa tunjukkan Nabi SAW. Kita berselawat untuk Nabi. Ini maksud Nabi hadir. Yang salah, kalau orang salah faham, orang buat main-main kadang-kadang. Ada orang pernah tanya, main-main. Dia kata Nabi nak hadir di mana? Dia kata hampa buat tahun ni majlis 10 majlis, Nabi nak hadir di mana? Dia main-main.
Dia ingat Nabi ni macam dia. Kan? Nabi nak hadiah lagu mana? Kita kalau sani tang ni buat, kan kulim pun buat juga, masjid ni buat, pekat buka buat. Nabi nak hadiah lagu mana? Ish, dia kata hang ni. Nak kata apa jenis lagu ni tuan? Dia fikir Nabi macam dia, manusia biasa. Sebenarnya kata ulama nak tunjuk benda ni apa dia, bukan dia yang mai. Gambar kita diberi kepada Muhammad, Nabi tengok bersama kita ketika itu. Maka wajah kita ni tuan, wajah kita ni, kalau kita kita buat mahal qiyam, kita selawat ramai, wajah kita dilihat oleh Nabi SAW. Kita buat siapa antaranya sebab kita nak kaedah kita, mudah-mudahan Nabi tengok wajah kita, Nabi kenal kita ni. Kerana mudah-mudahan kita doa gitu, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita ni gambar ke wajah kita ditengok oleh Nabi SAW. Sebab Nabi, hadis Nabi kata apa? Siapa selawat ke aku, maka solat tu dihantar ke aku, dan diberitahu siapa berselawat ke aku. Ada malaikat dihantar kepada Nabi SAW. Jadi mudah-mudahan malam ni pun wajah kita ni dilihat oleh Nabi seorang-seorang. Dia pakai ada sisi kamera TV ni, tunjuk. Kan? Ini perasaan kita untuk memuliakan Muhammad SAW. Baik, jadi kita baca laqad ja'akum. Mudah-mudahan ruh ataupun semangat perjuangan Nabi SAW, semangat akhlak dia tu hadir dalam kita pada malam ni. Kan? Kita nak berakhlak dengan akhlak Muhammad. Di balik selawat ni, kita nak selawat ni, kita nak minta Allah Ta'ala kirimkan akhlak Muhammad itu. Kerana hari ni akhlak orang ramai, akhlak manusia dah runtuh. Perlu balik akhlak Muhammad untuk mengimbangi balik alam ini supaya jadi alamnya lebih baik. Baik, makhluk qiyam kita akan buat belakang. Kita akan berdiri, kita akan selawat dengan makhluk qiyam yang ada. Dan makhluk qiyam ni pun kita tak akan mungkin sampai habis, sebab bawah tu mara'a wajhaka sa'an tu, yang tu kalau ikut sistem dia itu marhaban itu. Kan? Marhaban maknuri dulu kan. Adalah tu lah mara'a wajhaka sa'an itu, yang tu kita tak masuk itulah. Kita akan sampai pada kita makhluk qiyam kita hanya sampai pada ya imamal qiblataini. Situ je. Sampai situ. Saat ni cari pula kita terang dulu benda ni. Baik. Dan pertama insya-Allah kita selang-selilah, kita selang-seli dengan dengan selawat. Saya terangkan apa kelebihan selawat sikit-sikit. Saya terangkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Saya cerita malam ni lah, mudah-mudahan. Baik, yang pertama kita selawat Jibril. Selawat Jibril ni selawat yang favorite, selawat yang memang ada dekat kita semua kan. Walaupun tak ada lah kertas ni kan, kita boleh selawat kono, selawat Jibril kan. No. Siapa ada? Ada selawat Jibril ada. Ada, buka tengok lah. Jangan pasang tu dah lagi. Pasang tu dia tak selawat apa ni, kaset dia, handset juga duk selawat, dia tak juga karut gitu. No. Baik. Yang kedua kita akan selawat insya-Allah selawat Adnani kan. Yang ketiga baru kita masuk mahal qiyam dan kita berdiri dan kita tutuplah dengan selawat yang lain-lain juga insya-Allah kan. Mahal qiyam ni terakhir, kita berdiri dan kita selawat dan kita tutup balik dengan selawat Jibril untuk Nabi SAW. Dan kita tutup majlis insya-Allah. Baik. Bersama-sama kita selawat Jibril dulu setakat kita mampu. Kan ini kita wajib kita selawat sama-sama. Lepas tu kita akan bincang sikit apa yang ada pada persoalan pada maulid ni, yang ni pada selawat dan sebagainya. Lepas tu kita tengok balik selawat adani, dan terakhir kita akan selawat ataupun kita akan adakan mahal qiyam insya-Allah. Lebih kurang pukul apa tuan? Ke 9 lebih kot tu. Boleh belajar dia tengok jam macam-macam. Dan belajar solat pukul 9 sudah insya-Allah, mudah-mudahan baik. Kita selawat dengan selawat Jibril dulu insya-Allah sama-sama dengan suara yang agak kuat. Besoknya jangan duk simpan lah, jangan pakai suara bass pula kan. Kat bawah banyak ayo panggil bola kuat, oh aku
Lawak kat Nabi slow. Tak jadi gitu. Koman sepana gitu. Qiyau panggil kawan, qiyau panggil nudrai, kat Nabi slow. Baik, kita nak apa? Kita nak hadirkan kecintaan pada Nabi SAW dan selawat kita ni kan. Kita kuatlah sikit. Kita kuatkan suara sikit kan. Mudah-mudahan kita gemakanlah cinta Nabi ni malam ni, supaya cinta Nabi itu bersarang dan melekat di hati kita sekali dengan cinta Allah Nabi SAW. Baik, kita selawat Jibril sama-sama kita insya-Allah Baik. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت نور فوق نوري. أنت إكسير وغالي. أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي محمد
sal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya habib salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika ya Allah la Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita tengok balik makna sikit tuan-tuan, tengok makna di bawah, ya kan? Dia adalah kita kena undang balik makna sikit-sikit, insya-Allah. Tengoklah. Ya Nabi, salam alaika, ya wahai Nabi, salam sejahtera untukmu, salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, salam sejahtera untukmu, ya Rasul, salam alaika. Kita salam tak salam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau kita bagi salam ke orang jawab tak? Kalau bagi salam, saya bagi kat salam tuan-tuan. Tuan-tuan jawab salam tak? Jawab. Kalau bagi salam kat Nabi, Nabi jawab tak? Subhanallah. Bahagianya kita, salam kita dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Bahagia kita. Sebab berebut-rebut orang tak nak salam, hantar salam kat Nabi. Tiba-tiba salam kita pun selit masuk juga. Dia antara salam para wali Allah, selit masuk salam kita sekali. Kan? Betul-betul bahagia kita kerana salam kita disambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan salam. Kita beri assalamualaikum, Nabi jawab waalaikumsalam. Ya ummati. Bahagia kita. Kan, cuma kita tak rasa. Jadi setiap kita sampai salam kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab balik. Maka siapa yang dijawab salamnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejahteralah dia. Ini balasan balik Allah Taala kan kat kita. Baik tuan-tuan dan puan sekalian, dalam syarah Dalil al-Khairat, dalam kitab syarah Dalail Khairat, ulama menyatakan bahawa orang yang berselawat itu padanya beberapa karamah. Siapa yang hantar salam kat Nabi SAW, maka baginya beberapa karamah. Apa karamah? Kemuliaan. Salam kat Nabi menjanjikan kemuliaan untuk diri. Nah, dia punya refleks dia macam tu. Kita hantar salam kat Nabi, Nabi jawab balik. Tuan-tuan, perempuan yang sekalian, siapa yang berhak menerima sejahtera ni? Nabi ke kita? Tuan-tuan, siapa yang lebih berhak menerima sejahtera ni? Nabi ke kita? Kita disejahterakan oleh Allah dengan salam Nabi kepada kita sekalian. Tu saya kata tadi, siapa perlu siapa? Kita perlu Nabi kan Nabi perlu kita? Kita perlu Muhammad berdoa pada Allah agar Allah berikan kita beberapa karamah. Kita perlu Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi berdoa kepada kita. Jadi salam kita kat Nabi ni bagaikan salam memohon pada Nabi, minta sesuatu pada Allah agar Allah berikan kat kita balik sesuatu benda. Ini gunanya salam untuk Rasul. Kenapa? Kerana kita lebih memerlukan salam Allah Ta'ala untuk kita sekalian. Maka ulama kata apa? Bila kau hantar salam kat Nabi SAW, Nabi hantar salam kat engkau, di ketika itu Allah juga menghantar salam untuk engkau. Subhanallah.
Tu saya kata selawat ni hebat tuan-tuan. Mungkin lama selama ni kita tak nak dengar benda ni semua kan. Tapi ulama dah sebut dalam kitab Dalailul Khairat, tanda-tanda kebaikan kamu. Kitab ni kitab selawat lah ni. Kitab Dalailul Khairat ni adalah kitab selawat. Dalam syarah dia, ulama beritahu dah, siapa salam kat Nabi bermakna salam Allah untuk diri dia. Subhanallah. Kan? Allah dah kata dah, siapa salam kat aku sendiri salam kat Nabi aku. Maka orang yang beriman hantar salam kat dia. Perintah Allah. Kenapa? Kerana Allah nak bagi salam kat kita sekalian. Tuan-tuan, bila Allah sampai salam kat kita ni, kita nak rasa aku ni betapa kita ni orang khas. Bila ramai-ramai ni Nabi hantar salam kat kita. Saya pernah sebut dalam kuliah dulu tuan-tuan. Kalau kita suka Nabi ni biasa. Jangan. Kalau seseorang umat suka Nabi itu biasa. Tapi jika Muhammad suka seseorang itu, ni luar biasa. Jadi jawapan dia, Muhammad suka siapa? Kita ramai-ramai ni, Muhammad suka siapa? Maka jawab dia, Nabi suka orang yang paling banyak berselawat untuk dia. Maka kitab Al-Khairat ni 10 ataupun 10 karamah yang Allah nak bagi ni ialah berdasarkan hadis Nabi SAW. Nabi kata, man salla alayya marratan wahidatan, siapa selawat kat aku sekali, sallallahu alaihi biha 10, Allah akan selawat kat dia 10 kali. Salam yang pertama, salam daripada Allah. Allah juga selawat kat kita. Siapa selawat kat Nabi sekali, Allah selawat dekat dia, Allah salam kat dia, Allah bagi salam kat kita sekalian. Dan bukan kata saja, Nabi kata Allah ganti balik dengan 10 salam Allah Ta'ala kita ni. Apa maksud salam Allah Ta'ala kita? Apa maksud salam Allah Ta'ala kita? Maka jawapan dia tuan, salam Allah Ta'ala kita yang pertama salam dari Allah Ta'ala. Allah sendiri sampaikan salam. Yang kedua apa dia? Salam kedua daripada Allah bermaksud apa dia? Bermaksud bercahayalah zahir batin kamu dicucikan oleh Allah Ta'ala. Zahir batin kamu dicuci oleh Allah. Nah, ini yang kedua. Karamah kedua ialah batin kita, diri kita, luar dalam dicucikan oleh Allah kerana kita berselawat kat Nabi dia. Jadi kehebatan selawat Nabi SAW, Allah bersihkan jiwa kita, zahir kita Allah bersihkan. Tuan bersih daripada apa? Bersih daripada dosa, bersih daripada kesalahan-kesalahan, bersih daripada auzar-auzar, bersih daripada kesilapan-kesilapan. Allah cuci habis dengan sebab sebut nama Muhammad kekasihnya. Tambah-tambah pula Allah Ta'ala Muhammad ni Nabi SAW kekasih Allah. Jadi kita ambil kasih Allah jadi kasih kita. Kita ambil kasih Allah jadi kasih kita, benar-benar kita, siapa kita? Kita masuk dalam golongan kekasih Allah. Ulang balik, mudah faham. Muhammad ini kekasih Allah. Tiba-tiba kita pun ambil Muhammad jadi kekasih kita, bermakna kita juga kekasih Allah. Tak mau kau jadi kekasih Allah? Mau. Kan? Bila ramai-ramai ni tiba-tiba kita diambil oleh Allah dengan berkat Muhammad SAW, kita jadi ambil oleh Allah menjadi kekasih-kasihnya. Masuk kasih daripada orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kasih sayang Allah. Kan? Tuan-tuan, saya tanya tuan, perlu tak kita dapat kasih sayang Allah? Perlu tak? Perlu. Sebab kenapa kita perlu kasih sayang Allah? Jawapan dia, kerana nak masuk syurga nanti akan dapat kepada orang yang Allah sayang. Tuan-tuan, saya tanya tuan sekali-sekali, siapa yang berani kata saya nanti masuk syurga dengan amal-amal saya? Siapa berani kata tuan kat tangan? Siapa berani kata dia masuk syurga nanti dengan izin Allah, Allah kita masuk syurga nanti, dia kata saya masuk syurga dengan amal saya? Siapa berani declare tu, kata dia masuk syurga disebabkan amalnya? Siapa berani angkat tangan?
Baik, kalau gitu, kalau kita pun tak confirm yang amal kita masuk kita ke syurga, jawapan dia, apa benda yang masuk ke kita dalam syurga? Apa dia? Amal. Dah. Sebab Nabi pun habaq lah. Dalam hadis yang Nabi kata apa? La tadkhulunal jannata bi'amalikum. Tidaklah kamu sekalian masuk syurga berdasarkan amal-amal kamu. Ya. Maka sahabat bila dengar habaq tu, sahabat tanya Nabi SAW, kalau kami tak syurga dengan amal, kamu macam mana ya Rasulullah? Adakah engkau juga tak masuk syurga dengan amal kamu? Nabi kata, ya. Aku sendiri pun tak masuk syurga Allah dengan amal aku. Baik, tadi saya stop apa? Mari kita compare tengok amal kita dengan amal Nabi SAW. Mari kita compare tengok, kita banding tengok. Amal kita dengan amal Muhammad, dekat ke jauh beza? Betul? Dengan tahajudnya tak tahajud, terkejut tiap malam. Puasa sunat pun tak ada. Kan? Leceh betul. Koman baju. Koman sepana. Kalau skru tak apa lagi. Sepana koman habis. Dia nak. Kita nak baik, kita nak banding kita punya amal kita dengan amal Nabi macam mana, tuan? Tengok. Dia sendiri pun kata, aku pun tak masuk syurga dengan amal aku. Baik, tiba-tiba kita nak abang kita masuk syurga dengan amal kita. Banyak mana amal kita? No? Muhammad tak ada dosa. Tak ada dosa, kita berdosa. Muhammad tak ada salah, kita bersalah. Muhammad hamba mulia, kita hamba hina. Tiba-tiba duk rasa kita hebat pada Muhammad lagi. Tak betul kot. Tak betul. Bila Nabi kata, Muhammad kata, aku tak masuk syurga dengan amal aku, kita pergi kata kita masuk syurga dengan amal. Tak betul. Tak betul itu. Nah, maka sahabat tanya Nabi SAW, kalau gitu kamu bagaimana ya Rasulullah? Wa anta ya Rasulullah, kamu juga tak masuk syurga amal? Nabi dia, ya, aku sendiri pun tak masuk amal, tak masuk syurga dengan amal. Maka jawapan dia, kalau Nabi pun habaqlah syurga tak masuk dengan amal, maka masuk syurga dengan apa, tuan-tuan? Kita nak amal lagu mana lagi? Kalau nak amal macam mana lagi masuk syurga? Sedangkan Nabi kata, amal kamu tak membawa kamu ke syurga, nak amal lagu mana lagi? Tuan-tuan, nak amal lagu mana lagi? Satu, keduanya, apa yang kita cari dalam amal kita? Okay. Dan apa yang Nabi cari dalam amal dia? Nak kita buat macam tu, kita buat kepaham gitu jom. Apa yang kita cari dalam amal kita dan apa yang Nabi cari dalam amal dia. Nah, abang kata tak samalah amal kita dengan amal dia. Tentu agak Nabi cari apa? Dalam amal dia kepada Allah Ta'ala, dia cari apa? Dia cari bantuan. Dia cari rasa hamba dengan Tuhan. Dia cari nak terbit, nak keluar rasa dia hamba dengan Tuhan. Tiba-tiba kita pula beramal pula cari syurga. Nabi pun tak kata gitu, kan? Nah, Nabi tak sembah Allah ni pasal nak yang lain, melainkan dia nak kasih sayang Allah. Dia tak sembah Allah dengan sebab yang lain. Dia sembah Allah sebab dia nak rasa dia hamba kepada Tuhan dia bernama Allah. Dia nak yang tu. Tiba kita pula tuan-tuan buat ibadat, nak pahala, nak syurga, nak yang tu, nak ini. Berlain tu dengan perbuatan Nabi tak? Berlain amal kita amal Nabi. Nabi tak harap yang tu, kita harap yang tu. Nabi tak minta yang tu, kita minta yang tu. Nabi tak fokus yang tu, kita fokus yang tu. Berlain tak? Berlain. Maka berbeza amal kita dengan amal Nabi. Tiba-tiba amal Nabi yang hebat ni pun Nabi kata, aku pun tak masuk syurga dengan amal aku. Habis itu masuk syurga dengan apa? Sahabat tanya Nabi SAW, dijawab, sesungguhnya masuk syurga itu dapat
kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syurga tu boleh kepada orang yang Allah sayang dia, Allah kasih dia, baru dapat masuk syurga. Kalau gitu tuan-tuan, puan-puan sekalian, jom kita tengok balik. Rupanya ibadat kita ni ialah ibadat yang mencari cinta Allah. Jom cari yang tu, bukan cari yang lain. Jom cari redha Allah Ta'ala, jom cari cinta Allah Ta'ala, kan? Supaya kita juga rasakan bahawa kita termasuk golongan-golongan orang-orang yang hamba-hamba yang merasakan Allah ni, kita nak sayang dia, kan? Kita sembah dia dengan, kita taat dia dengan apa tuan? Apa erti taat kalau tidak ada cinta? Nah, apa erti isteri turut kata suami kalau dia tak sayang suami dia? Apa erti suami yang mentaati, korban untuk isteri dia padahal dia tak sayang pun isteri dia? Apa erti macam tu? Tak kena lah, tak kena, nampak je pelik ni. Isteri yang khidmat dekat suami siang malam pagi petang, memelihara anak dan sebagainya, tiba-tiba isteri tak sayang suami. Pelik. Suami pula keluar pergi kerja, hujan panas, teruk rempuh semua, tiba-tiba dia rasa dia buat tu semua pasal dia tak sayang pun keluarga dia. Mustahil. Maka saya nak tunjuk tuan-tuan, apa makna kita taat Allah kalau tak sayang dia? Betul tak taat ini? Betul tak taat ini jika tak dalam ketaatan tak ada sayang pun pada Allah Ta'ala? Pada Allah amat cintakan kita sekalian. Baik, jadi tuan-tuan, antara kelebihan selawat ini ialah salam Allah untuk kita. Pertama. Yang kedua, Allah bersihkan kita daripada, cucikan kita daripada segala kesalahan dengan selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi? Salam Allah Ta'ala bagi kita apa dia? Bila Allah salam atas kita, bermakna Allah akan tolong mencapaikan hajat kita sekalian. Ini kata ulama. Di balik selawat kat Nabi ni, Allah hantar salam kita balik. Salam Allah kita bermaksud Allah kabulkan permintaan kita dengan selawat Nabi SAW. Kan kita banyak hajat kan? Kita kan banyak hajat. Hak sakit hajat, hak sakit hajat sembuh. Hak miskin hajat kaya. Hak hina hajat mulia. Hak hidup hajat macam tak kena tu. Tak kena tu. Macam pelik mu. Hidup harap hajat mati. Ada kot. Memohong kan, mohong tu. Kan? Dah kot tu. Hidup hajat. Hajat apa dalam hidup ni? Tuan, dalam hidup hajat apa? Dalam hidup kita hajat keberkatan, keredaan, kerahmatan daripada Allah. Tani sudah berlain. Kalau ta'ala itu sama kan? Hak yang hina harap mulia, hak miskin harap kaya, betul lah. Kalau hidup harap mati ni mohong kot. Hidup harap redha Allah, hidup harap sayang Allah, hidup harap kepada keampunan Allah dan sebagainya. Ini hajat kita. Maka disebabkan kita selawat Nabi SAW, Allah kabulkan permintaan kita ini, kan? Cuma satu je lah yang saya teringat nak sebut. Ada orang solat duha hajat di dunia, ada orang solat isyraq, ada orang solat malam, solat tahajud, solat qabla ma'diyah, harap dunia. Pada solat tu tak ada kena-mengena mengenai dunia dah. No? Maka berhati-hati dengan hajat anda di balik solat hajat dan sebagainya. Kita bukan berhajat dunia, kita berhajatkan keamanan, kesejahteraan di akhirat esok. Hajat kita yang tu. Kita nakkan dunia akhirat. Maka kalau solat tahajud, solat duha bukan harapkan sesuatu dunia, tapi sebenarnya kita mengharapkan sesuatu balasan kebaikan di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana akhirat tu kekal. Baik. Tiga kan.
Satu, salam kat Nabi menyebabkan salam Allah kat kita sekalian. Salam kat Nabi bermaksud Allah akan mencahayakan zahir batin. Ketiga, salam kat Nabi bermaksud Allah tolong menyampaikan hajat kita sekalian. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, salam untuk Nabi SAW bermaksud salam untuk Allah. Bila salam untuk Allah, Allah ampunkan semua dosa-dosa kita ini. Yang inilah paling besar sekali. Mana? Sebab tu saya tanya balik tuan, saya tanya, apakah nikmat Allah yang terbesar? Apakah nikmat Allah atas kita yang paling besar? Antaranya jawapan ulama, bukan jawapan kita, jawapan ulama. Ulama kata nikmat Allah paling besar atas kita ialah apabila Allah sudi ampun dosa kita. Allahu akbar. Maka siapa yang dapat keampunan Allah, dia dapat nikmat besar daripada Allah. Tak ada makna syurga itu jika kita masuk jumpa Tuhan dengan berdosa. Tak ada makna nikmat sesuatu tempat itu jika masuk pada dengan berdosa, tak. Maka ulama kata apa? Ulama kata sesiapa yang dapat keampunan Allah, sebenarnya dia telah mendapat nikmat Allah yang terbesar. Tiba-tiba nikmat Allah tu terbesar ni ada dalam selawat Nabi SAW. Kemudian apa lagi? Antara 10 benda ni kita habaq 5 aja. Yang terakhir, ulama kata bila kau selawatkan Nabi SAW, Allah selawatkan kamu. Bila Allah selawat kamu dan Muhammad selawat kamu, kamu akan dapat syafaat Muhammad di akhirat esok. Ini hajat kita. Maka tak salah pun tuan-tuan, tak salah pun. Saya tipskan tuan-tuan satu benda, kita bagi tips satu benda. Tak salah pun kalau tuan-tuan sujud pada Allah minta 2 benda ni. Tak salah. Solat sunat ke, solat malam ke, solat tahajud ke, solat duha ke, solat sunat apa ke, tak salah. Kalau tuan-tuan nak minta apa, minta 2 benda. Pertama sujud, minta rahmat Allah. Kedua sujud, minta syafaat Muhammad SAW. Tak salah minta dalam sujud. Kerana dialah merupakan benda besar yang kita perlu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud, minta yang tu. Di samping kita minta mati, husnul khotimah dan sebagainya, minta syurga dan sebagainya, tetapi jangan lupa minta 2 benda ni. Kan? Sujud, pertama minta rahmat Allah, yang kedua minta syafaat Muhammad. Dengan rahmat Allah, syafaat Muhammad sampai ke kita di dunia wal akhirah. Siapa dapat syafaat Muhammad, dia akan selamat daripada segala-gala benda. Sebab Allah sayang Muhammad, maka Muhammad beri syafaat, kita akan selamat daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. 5 benda kita dapat daripada selawat kita kat Nabi SAW. Baik, pukul 9 saya berhenti nak. Pukul 9 dah. Boleh? Mungkin nak terlajak pun 2-3 minit guna insya-Allah nak. Baik. Kita nak selawat apa pula tuan-tuan? Nak selawat apa pula? Selawat adan ni. Boleh? Boleh nak? Boleh nak? Biasa dengar ni kan? Biasa dengar nak? Kita selawat sama-sama insya-Allah. Lepas tu kita akan Mahul qiyam, kita akan berdiri dan kita selawat dan kita tutup balik majlis ni dengan dengan farah dan sebagainya. Kita akan berhenti dan kita surah insya-Allah. Baik. Selawat adan ni. Selawat adan ni adalah selawat yang sampai ke puncak keluarga Nabi SAW. Adnan ni ialah keturunan asal Nabi SAW yang atas. Baik, yang atas sampai ke Adnan, yang bawah sampai ke Ali dan sampai ke Hasan Husin. Jadi selawat ni selawat Adnan ni mana selawat yang sampai ke kemuncak keluarga Nabi SAW. Bagaikan dihimpun semua keluarga Nabi untuk berselawat pada seluruh keluarga Nabi SAW, termasuk alihi wa ashabihi alihi. Dan kita selawatkan Nabi kan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Inilah ahli dia. Adnan ini ahli keluarga Nabi SAW. Kita selawat Adnan bagai kita selawat kat seluruh keluarga Nabi SAW. Nampak? Ni dia punya apa? Keistimewaan selawat-selawat yang kita huraikan untuk kita faham. Baik. So sama-sama kita selawat. Biasa dengar selawat dengan? Boleh nak? InsyaAllah sama-sama kita.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن. الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردني. الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردني. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى الرحمن. الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب أردني. قد ساد في المهدي على الغلمان. أعيذه بالبيت ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان. أنت الذي سميت في القرآن. أنت الذي سميت في القرآن. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن. الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردني. أحمده مكتوب على الجنان. صلى عليك الله في أحيائي. أحمده في السير والإعلان. حقا على الإسلام والإيمان. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صف رحماني. الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردني. يا رب بنا بالمصطفى العدناني. اغفر الذنوب ثم أصلح شأني. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن.
Alhamdulillahilladzi a'tani hadzal ghulama tayyibal ardani hadzal ghulama tayyibal ardani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, antara jawab apa dia punya sering kata di bawah tu, kita tengok terjemahan dia tuan-tuan. Kita tengok balik apa perkataan yang ketiga itulah kan, Ahmada maktubun alal jinani. Perkataan Ahmad ini nama merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahmad ni dikenali di langit, di bumi dikenali dengan namamu Muhammad. Di langit Ahmad, di bumi Muhammad. Maka nama tercatat di syurga itu ialah Ahmad, nama di langit. Maka nama Muhammad yang catat di syurga, di pintu syurga atau di tiang syurga tu, namanya ia catat oleh Allah ialah Ahmad. Di bumi Muhammad, di langit dikenali oleh malaikat dengan nama Ahmad. Ini masuk dalam hadis, masuk dalam sejarah semua dicerita bab ni. Baik, ketiga mana Adam AS berdosa dengan Allah. Nabi Muhammad cerita, Nabi cerita kat sahabat-sahabat waktu mana Adam berdosa dengan Allah. Dia sujud pada Allah 1000 tahun. 1000 tahun. Masuk 1000 tahun ni maknanya panjangnya masa Nabi Adam sujud pada Allah sebab tobat pada Allah. Diminta pada Allah, minta Allah ampun dosa dia, tuan-tuan. Satu salah, tuan-tuan. Adam sekali bersalah, sujud 1000 tahun Allah tak jawab. Kita ni pula 1000 tahun punya dosa, nak sujud berapa tahun? Muhammad Adam sekali salah, sujud 1000 tahun. Kita pula 1000 tahun punya salah, nak sujud berapa tahun? Tak larat sujud lah kita nak. Tak larat sujud kita. Ni kalau saya jadi imam kata, atau tu imam jadi imam, sujud lama sikit. Orang belakang kata apa? Apa tak kata apa lah, merut apa tu imam ni, lama sangat ni. Mati pergi apa? Macam-macam berdoa orang tu. Kita imam mati. Apa Kalau saya sujud lama tu kata apa? Mesti ada ramai-ramai tu beralih tengok tu imam siapa. Dan maksudnya pada tak larat nak sujud, kita tak larat. Kekuatan kita tak larat sujud pada Allah lama-lama. Padahal kita banyak dosa. Baik. Maknanya ulama kata apa? Kalau tak larat sujud banyak kali, tak larat sujud lama-lama, sujud banyak kali sebab dosa banyak. Kan? Kaedah awal Adam sujud lama 1000 tahun. Minta, ya Allah ampun dosa aku. Dia sebut tu, ya Allah ampun dosa aku, ampun dosa. Satu salah aja. Ampun dosa aku, ya Allah, ampun dosa aku. Allah tak jawab. Tak jawab. Tiba-tiba Allah ilham ke Adam AS. Ini Nabi cerita kat sahabat-sahabat dalam Sahih Bukhari. Tiba-tiba Allah ilham ke Adam, pergi tengok tiang arash. Lama sujud tak jawab-jawab ni, keli tengok apa jadi. Macam kita lah kan, imam tak makin nak keli nak keli tengok apa jadi ikut imam ni. Kan, tengok siapa tu imam tak mentuang tinggal kita apa kan, tengok tingkap tak ada apa tu. Nah. Tengok keli juga. Maka ada pun keli tengok tiang arash. Dia tengok, tiba-tiba Allah ilham kat dia untuk tengok tiang arash. Tiba-tiba Adam ternampak sebelah kanan tulis Allah, sebelah kiri tulis Ahmad. Nama Ahmad tertulis di tiang kiri arash. Maka Adam kata ke Allah, ya Allah, ya Tuhanku, kerana kemuliaan Ahmad ini kau ampun dosaku, ya Allah. Adam kata, ya Allah, dan kemuliaan Ahmad itu kau ampun dosa aku. Maka Allah pun nak buat cerita bagi Allah. Kata, Allah tanya Adam, ya Adam, engkau tahu mana Ahmad ni pada aku tak jadikan dia lagi? Hang tahu mana ni? Allah buat ni cara nak jadi cerita kan, nak bagi ada pembicaraan dan sebagainya untuk pengetahuan manusia. Maka Adam berkata, ya Allah, aku tak kenal dia, tetapi aku rasa
tentu dia hamba-Mu yang mulia, Kau tidak takkan namanya bersama dengan Kamu di tiang arash. Maka aku pinjam nama dia agar Kau ampunkan dosa aku, ya Allah. Tiba-tiba Allah kata ke Adam, ya Adam, kerana engkau menyebutkan nama kekasih aku, ku ampunkan dosa engkau. Subhanallah. Maka Adam pun angkat muka, kalau itu angkat kepala, Allah ampun dosa. Gembira balik Adam. Setelah sekian lama, 1000 tahun sujud, Allah tak jawab. Tiba-tiba sebut nama Muhammad, sebut nama Ahmad, Allah ampun dosa. Maka di sini dalil ulama kata, siapa-siapa yang selawat kat Nabi, Allah ampun dosa. Siapa yang dalam salat dia sebut nama Nabi, Allah ampun dosa. Kerana Muhammad itu kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Ahmad, jadi disebut oleh malaikat-malaikat di langit. Mudah-mudahan kan kita dapat mengetahuan sikit malam ni, insya-Allah. Ni muterajak dah. Jom dan kita akhiri majlis kita malam ni, ringkas malam ni kan. Sejam kita bersama. Mudah kita dapat maklumat, kita dapat ilmu dan sebagainya. Jom kita berdiri, kita adakan mahal qiyam, diri untuk menyambut kemuliaan Nabi. Berdirilah kita dengan rasa memuliakan Nabi SAW. Dan kita mudah-mudahan kita buat macam mana ulama-ulama, sahabat-sahabat buat, sambut Nabi hadir. Mudah-mudahan Nabi hadir, akhlak dia, rahmat dia, dan apa-apa yang baik hadir pada majlis kita malam ni. Dan mudah-mudahan nama kita juga disebut-sebut oleh malaikat, dan nama kita semua sampai kat Nabi SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ashraqal badru alaina, فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع العلمان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل أول هذا اليوم صلاحا ووسطه فلاحا وآخره نجاحا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله مع العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته